Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Okey Okey, nampak Nampak Tak nampak? Sekejap geng, sekejap. Kah. Surprise. Apa baby seorang. Maaf lah geng, tak ada kawan kan. Cakap seorang, baby seorang. Dah ke? Cin okey tak? Tak boleh terang sangat. Nanti nampak double chin. Assalamualaikum guys, and welcome back to my YouTube channel. Berpeluh geng, berpeluh. Set up lampu berpeluh, tripod lagi, set up lighting lagi. Tak, ni cerah-cerah apa hal? Aku ni macam orang beriman sangat lah, cerah-cerah sangat ni, segan aku. Kau cakap, cerahnya muka kau solat Solat tu ada, tapi tak adalah beriman sangat sampai bagi cahaya macam ni. Ke okey geng? Cerah-cerah sangat. Kau cerah-cerah ni aku segan, aku malu. Tak nampak pula. Salah tu lah rabun ni. Dia masalah orang rabun ni satu je geng. Bila air peluh menitik atas spek mata, aku ingat nanti aku nak reka spek mata ada wiper lah. Tekan sini kan. Pop. Okey, dah okey ni. No. Ke sini kot. Gila lah lampu ni. Okey, selamat malam geng-geng puaka sekalian. Geng-geng puaka. Sedap juga nama geng-geng puaka ni. Aku terfikir satu benda lah. Aku nak namakan korang yang suka tengok story puaka ni sebagai geng-geng puaka. Boleh tak? Kenapa? Sebab aku tengok aku punya segmen semua ada puaka-puaka lah. Charity puaka, story puaka. Nanti mana tahu aku nak buat lagi segmen-segmen lain. Mulut puaka. Segmen mulut puaka kita caci je. Kau dah lah buruk, tak guna, pemalas. Apa lagi aku nak hina ni? Macam tu. Tu contoh geng. Tapi jangan buat kat orang. Nanti orang marah. Aku tak apa, aku cakap sorang-sorang dengan dinding. Kau sekolah tak? So, siapa kat sini setuju yang aku nak namakan tim kita tim puaka lah. Tim puaka, komen kat bawah setuju. Lepas tu buat hashtag. Hashtag tim puaka. Kita biar trending geng. Tim puaka. Kau bayangkan, nanti dah ramai join tim puaka. Andai kata, one day ada peperangan jadi. Kita bawa tim puaka. Tim puaka hadir. Kita berperang geng. Tim puaka berperang. Tapi kita tak pakai pisau, tak pakai pistol. Kita pakai apa? Kita pakai santau, kita pakai tengkorak buat apa? Tuju angin. Biar mampus. Lain macam semangat malam ni sampai sembang pasal perang-perang. Tapi sebenarnya dalam semangat ada cerita sedih lah. Tapi before aku teruskan cerita sedih aku, first of all aku nak terima kasih dulu pada yang sudi join. Bagi yang baru masuk, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Bagi yang lama, jangan lupa share, jangan lupa like, jangan lupa komen. Nanti aku risau, aku akan cuba reply semua komen. Selama ni aku tak pernah termiss lagi komen. Ada tu ada, tapi kalau yang dah lama-lama lah, tiba-tiba dia pergi komen post yang tahun lepas. Tu aku macam tak komen sangat lah. Sebab apa? Sebab yang berlalu biarkan berlalu lah. Lepas tu kepada yang share story aku dekat IG ke apa, kau tag je aku, jangan risau. Tag IG aku Ikmal Hanif. Nak follow pun boleh. So malam ni aku ada berita sedih sikit lah. Macam korang nampak kita pakai lampu putih malam ni. Kenapa lampu putih? Ada kematian ke? Bukan geng. Jangan doa, bukan. Aku nak minta maaf sebab kita terpaksa delay sikit cerita story puaka kita. Alah delay. Kenapa delay? Alah. Actually kenapa sebab aku nak delay story puaka sebab first of all aku sekarang ni dalam keadaan yang lemah. Lemah tu maksudnya memang actually aku need rest. Tak lama pun aku minta rest dalam lebih kurang 2-3 video je. Kenapa? Sebab after video lepas-lepas, seriously aku cakap, aku rasa energi aku drain untuk terus bercerita tentang kisah-kisah dorang. Kenapa boleh drain ni? Sebab bila kita cerita pasal dorang ada dengan kita. Contoh aku bercerita, walaupun aku bercerita dengan kamera ni, tapi yang sebenarnya diorang ada di sekeliling kita. Diorang dengar apa yang kita cerita. Diorang nak tahu kita mengumpat pasal dia ke tak. So benda tu sikit sebanyak dia drain aku punya energy, dia drain aku punya emosi. So aku mohon jasa baik korang untuk terus bersabar, terus support aku. Jangan risau geng, story puaka takkan berhenti. Aku janji kat korang, story puaka takkan berhenti. So korang jangan risau, jangan tiba-tiba korang unsubscribe balik, jangan tiba-tiba korang cakap, tak gunalah abang ni, dah 13k tiba-tiba nak sombong pula. Janganlah korang macam tu geng. Aku minta malam ni je aku nak rest kejap, so that aku boleh sampaikan yang lebih baik untuk korang.
Dah tu kalau tak cerita tu, malam ni buat apa buat video? Nak bersajak ke? Bukan geng, aku bukan nak bersajak. Aku nak bercerita kat korang apa yang aku alami selama beberapa minggu ni lah. Termasuk pada pendengar aku ada mengadu. Lepas tu YouTuber-YouTuber lain yang buat cerita seram pun, diorang mengadu benda yang sama. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah diorang sebenarnya telah diganggu. Cakap tak nak buat cerita seram, tadi macam seram pula. Dah lah geng. So apa yang berlaku? Before this, kawan aku lah, dia ada DM. Dia DM benda ni. Based on apa yang dia DM ni, sebenarnya bukan dia orang yang first DM. Sebenarnya dah ramai yang DM sebelum ni. Bila tengok video aku, rasa tak sedap badan. Bila tengok video aku, rasa macam ada benda memahati, ada benda yang dekat sekeliling. Bukan dekat komen aku je, komen YouTuber-YouTuber yang cerita mistik lain pun, dia komen benda yang sama. Dia cakap, bila tengok cerita macam ni, ada rasa tak best. Tapi, walaupun aku dah baca komen-komen, aku dah terima nasihat semua, disebabkan aku ni keras kepala lah, degil, dan tanpa dijangka, ada sesuatu yang terjadi. Tapi aku buat degil lah, aku buat keras je. Yelah, dah korang minta-minta, takkan aku tak bagi. So korang minta, aku bagi. Kalau kena, kita kena sama-sama. Korang ajar kan. Tapi itulah, aku jenis tak sanggup tolak permintaan orang. Lagi bila ramai-ramai kan, ramai-ramai dah support aku, tiba-tiba aku stop. Aku tak boleh benda macam tu. So aku nak bagi juga, walaupun aku tahu benda tu risiko. Benda ni actually aku start rasa efek dia is bila aku start upload video ni. Dekat ending video ni, aku ada cakap yang aku ada rasa something dekat belakang. And aku tunjuk apa yang aku rasa. And bagi korang yang nampak, nampaklah. Itu rezeki korang. Bagi yang korang tak nampak, itu pun rezeki korang. Tapi since that day, aku rasa macam energi aku makin lama makin berkurang. Aku sebenarnya terpandang-pandang ni, macam sebelah ni macam ada orang. Dari tadi lagi aku macam terpandang-pandang je. Betul ke? And since that day sampai sekarang, bila aku nak buat story puaka atau cerita seram je, mesti aku ada rasa something yang tak best. And aku tahu kalau buat cerita seram ni, memang dia akan datang. Memang dia akan dengar sekali. Contoh paling dekat, kita ambil yang paling popular sekarang lah, Ashraf Channel. Ashraf Channel pun pernah kena ganggu sampai kena keluar rumah. Tapi dia macam And bukan Ashraf Channel je, aku percaya ramai lagi yang kena. Kamarina Hashim, Fizik Scream pun ada. Siapa lagi? Ramai YouTuber yang cerita pasal benda-benda mistik ni kena sama macam aku kena. Cuma cara diorang beza-beza. Yang bersendirian. Lepas tu dia tanyalah perempuan tu nak pergi mana. Astaghfirullahalazim. And untuk pengetahuan korang juga, aku ni usually kalau aku record video, aku akan ambil masa 1 hari, aku akan record 3 hingga ke 4 video dalam 1 hari. Satu video akan ambil masa lebih kurang dalam sejam 2 jam untuk siap. Usually aku akan start pada pukul 11 malam. Sebab apa? Sebab aku duduk bilik sewa. Bilik sewa, so kat luar ramai orang. Pukul 11 ni, diorang dah masuk bilik masing-masing. Tapi, untuk video yang pertama dan kedua, tak ada problem. Sebab apa? Sebab energi aku masih kuat. Aku masih hyper. Tapi, untuk video yang ketiga, keempat, time tu lebih kurang dalam pukul 2-3 pagi, nak buat video, kita rasa macam dah penat. Suasana pun dah makin rancak time tu. Rancaknya macam tu. Rancak. So, bila kita dalam keadaan penat, suasana rancak, lagilah itu suka je kacau. Lagilah yang tu suka datang. Lagilah yang tu suka tengok apa yang kita buat. And bila aku rekod video yang ketiga, yang keempat, lebih kurang pukul 3-4 pagi ni, time tu keadaan rasa macam pack gila. Pack ni kenapa? Pack ni sebab satu, aku tutup kipas. Sebab kalau buka kipas, audio ganggu. Sebab tu aku berpeluh ni. Ini kalau lagi sejam tutup kipas ni, banjir ni. Kalah banjir Pahang hari tu. Dulu okey. Dulu masa mula-mula tak ada gangguan. Aku semangat nak buat. Tapi bila lama-lama aku buat macam tu, aku dapat rasakan yang tenaga aku makin lama makin diserap. Makin lama makin hilang. And benda ni obvious sangat terjadi apabila aku selesai upload satu video Eva Mosa, kalau tak silap aku start rasa bila masa aku nak edit video tu. Sebab apa?
Sebab untuk edit video, aku nak kena selitkan sedikit-sedikit. Orang cakap apa? Tempat-tempat tu macam mana, rupa benda tu macam mana. So, bila aku sambil-sambil buat research tu, badan aku rasa lemah. Lemah yang teramat-ramat. Aku tak tahulah nak cakap macam mana. Lemah iman ke, lemah hati ke, lemah cinta ke, aku tak tahulah. Tapi badan aku rasa macam tersangat lemah sampai kan aku nak buka sesuatu gambar pun, aku takut gila. Flu. Itu okey lagi. Itu serius aku cakap okey lagi. Dia yang paling teruk, contohnya aku nak kejar due date. Satu video tu aku nak kena siapkan hari ni sebab malam nak post. Masa aku tengah edit-edit tu, aku rasa diri aku macam diperhatikan. Aku dapat rasa diri aku macam dikelilingi oleh benda-benda macam tu. And untuk video lepas, iaitu video pelesit. Pelesit tu rempit. Untuk video apa orang panggil? Astaghfirullahalazim, apa nama dia tu? Pelesit kota. Tu lagu. Apa lah nama benda tu? Untuk video lepas, video pelaris. Pelaris, baru teringat. Untuk video pelaris, aku shoot satu video je satu malam. Sebab apa? Aku nak ubah. Kalau aku teruskan shoot 3-4 video, aku barai, aku tak boleh buat. So aku fikir aku nak shoot satu video satu hari. So, masa aku tengah shoot video pelaris tu, aku rasa macam badan aku tak sedap. Kalau kau tengok video tu, memang aku nampak energetik kan. Memang aku nampak semangat nak bercerita. Tapi actually dalam hati aku macam-macam rasa ada. Iri. Bilang bos, pale. Bawa gurau. Tak, bukan apa. Aku nervous sebenarnya nak cerita ni. Macam sekarang, aku cakap depan kamera kan, betul tak? Tapi, sambil aku cakap depan kamera ni, aku rasa macam dapat rasa lah. Macam ada benda lalu, macam ada benda dekat belakang kamera. Sebab, macam korang tengok bilik aku, sekejap runtuh sekejap. Bilik aku, tu lansir. Tu tingkap yang besar kan, tingkap. Ini aku. Belakang tu dinding. Yang belakang sana pun dinding. So, tapi Okay. Asal makin buruk pula ni. Tapi, masa aku rekod video tu, aku rasa macam ada benda ganggu. Ada benda lalu. Ada benda lah. Kau faham tak? Susah lah nak describe benda macam ni. Tapi, macam ada benda. Macam yang korang tengok tadi, bilik aku memang kecil gila. Aku sewa bilik dekat Shah Alam. And bilik ni memang kecil gila. Orang cakap bilik ni macam bilik kubur lah. Ini apa orang cakap? Intern ke kubur. Sebab apa? Sebab bilik ni kalau kira-kira memang petak betul. Belakang pun kecil. Ya Allah, nak tunjuk lagi ke? Kejap aku tunjuk. Tengok. Kecil sangat. Tu dinding sana. Lepas tu belakang pun dinding. Itulah ada helmet aku, ada cermin. Dinding. Orang cakap kecil-kecil betul. Untuk bilik kecil kubur macam ni, RM400 kan aku bayar sebulan. RM400 sebulan. Cekik darah. Tapi biasalah kita kat bandar orang susah kan. Yang kaya tindas orang miskin. Kita ni orang susah. Buat macam orang susah lah. Mengah cakap. Sebab tu aku cakap, ini merupakan intern ke kubur. Sebab apa? Memang saiz dia, saiz kubur lah. Kecil-kecil. Muat katil, almari, komputer kat belakang. Muat tu je. Yang lain semua tak muat. Aku nak lalu ni pun, kalau 2 orang, bergesel peha kan. Tapi bukan pasal part gesel peha aku nak cerita. Tapi part aku cakap, masa aku buat video pasal pelaris tu, memang aku dapat rasa gangguan tu. Di mana aku nampak bayangan orang lalu, orang berdiri. Tapi aku tak tahu macam mana nak describe. So aku just layan je video, aku cerita je kat korang. And aku baru perasan, masa aku edit-edit video, memang banyak gila bunyi-bunyi yang aku tertangkap lah dekat mic. Tapi aku decide untuk buang bunyi tu. Sebab apa? Sebab aku risau kalau aku letak juga akan efek korang yang mendengar. Lagi korang yang tak kuat, kalau korang dengar juga akan efek. Macam hari tu masa aku buat video pelaris, aku ada dengar bunyi itik. Itik ni, kalau korang nak tahu bunyi apa, korang boleh tengok video ni. Okay, so korang tengoklah, aku tak nak sebut. Tapi bunyi tu memang ada. Lebih kurang dalam 3 saat je bunyi tu. Memang tertangkap dekat kamera. Dekat apa, mikrofon aku yang aku pakai ni, memang tangkap bunyi tu. Tapi aku buang. Sebab apa? Sebab aku risau korang yang mendengar ni jadi apa-apa. Kau tak pasal-pasal, tengah dengar pakai earphone, tiba dah satu hal nak kena berubat. Lain kali pagarlah diri. Ini tak, kau cerita pandai, pagar diri tak pandai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang, saya pagar diri.
Memang sebelum bercerita, saya akan pagar diri saya. Saya akan buatlah apa yang patut. Saya akan baca Qul Huwallah, saya akan 3 Qul, ayat kursi, selawat saya tak tinggal. Kadang-kadang sambil bercerita pun, saya stop jap, saya selawat jap, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Saya sambung balik. Tapi saya tak tunjuk lah yang tu. Saya cut lah. Kalau saya tunjuk semua, elok-elok video 30 minit, jadi 3 jam. Abang nak layan ke video Hollywood macam tu? Kalau macam dulu aku cakap dengan kau, dulu, dia just kacau melalui rasa. Kita rasa sensitif, kita rasa lemah. Tapi sejak video pelesik tu, dia dah berani tunjukkan sikit-sikit. Aku risau kalau malam ni aku teruskan, dia berani terus sebiji-sebiji. Aku ni dalam berani-berani aku penakut juga. Nampak lipas aku lari. Tapi jangan risau geng, aku akan teruskan juga story puaka. Tapi maybe lepas ni ada twist sikit. Aku takkan selalu buat video story puaka. Aku akan buat, tapi aku tak buat selalu. Nanti korang lari pula. Aku akan buat, tapi aku akan twist sikit lah. Tak adalah terus macam story puaka. Kau macam tu mati aku sekejap lagi. Aku akan twist sikit. Yang penting story puaka tetap jalan. Story puaka, geng puaka, steady hadir. Jangan lagi, hadir. And sebelum ni ada orang tanya dekat DM, dia cakap, "Bang, kalau benda tu ada sekeliling, dia rasa macam mana bang?" Ni aku nak jawab. Dia benda ni, lain orang lain cara lah senang cakap. Aku lain, orang lain cara dia, orang lain cara dia. Tapi daripada aku, apa yang aku belajar, apa yang aku rasa selama aku berinovasi. Apa inovasi tu ayat apa? Tak pernah dengar pun. Selama aku berkecimpung dalam bidang ni, adalah a few petanda. Tapi itu untuk diri aku lah. And untuk orang lain, lain cara dia. Makhluk-makhluk ni sebenarnya, dia ada niat tersendiri. Dia bukan kosong macam tu je. Contoh dia datang kat sini, niat dia apa? Dia stay situ, niat dia apa? Maksudnya semua dia buat tu ada niat dia. Kalau niat dia baik, just nak mendengar, just nak tahu, baiklah cerita dia. Ya Allah, lipas. Lipas, sekarang lipas melekat kat seluar aku. Jangan terbang dah. Aku ni depan kamera je berani. Macam aku cakap tadi, jin ada niat dia. Kalau contoh niat dia baik, baiklah cara dia. Kalau niat dia tak baik, tak baiklah ending dia. Macam tu. And untuk rasa kehadiran tu, lain orang lain cara. Dan untuk aku, daripada dulu lagi lah, kalau aku nak tahu benda tu ada ke tak sekeliling aku, benda first kali yang akan jadi adalah badan aku start berangin. Berangin ni bukan macam duduk tepi pantai kan, berangin rambut gerak-gerak macam gitu kan. Bukan. Berangin ni adalah badan aku akan start sendawa. Memang before this, masa aku buat cerita story puaka, memang aku asyik sendawa je. Tapi kalau aku sendawa depan kamera, nanti korang cakap apa pula? Tak senonohnya dia ni dah lah buruk sendawa depan kamera. Tapi sebenarnya aku cerita story puaka, memang aku akan ada sendawa. Memang aku akan sendawa sendiri. Sendawa macam mana? Sendawa bukan sendawa kenyang kan? Bukan sendawa yang seram pula bunyi tu. Tapi bukan sendawa macam tu. Sendawa aku sendawa yang macam macam tu. Itu testing, bukan betul-betul. Aku sendawa macam tu banyak kali. 2, 3 kali, 4, 5 kali. Sepanjang video lah aku akan sendawa. Tapi aku terpaksa potong. Kalau korang dengar kan, aku risau jadi beatbox je. Lain macam je lagi. Next pula, bila aku tahu benda tu makin dekat, bila makin kuat, benda yang aku akan alami adalah aku akan start jeluak. Jeluak tu kau tahu apa? Jeluak ni bukan nama makanan geng. Jeluak ni contoh bila kita terlalu banyak angin, bila benda tu dekat, tiba-tiba kita akan rasa macam nak muntah. Tapi dia bukan nak muntah, dia just macam kan aku buat bunyi kan lagi pula orang. Contoh dia macam bunyi macam tu. Dia akan bunyi jeluak macam tu. Jeluak ni memang sebenarnya aku buat cerita ni tak pernah lagi lah jeluak. Kecuali pada malam aku buat cerita pelaris. Masa aku buat cerita pelaris tu, first time aku jeluak. Itu maknanya dia betul-betul ada dekat lah tu. And yang ketiga, bila dia betul-betul ada hampir dengan aku, gatal pula hidung. Bila dia betul-betul ada hampir dengan aku boleh start nak imagine lah. Nampak macam vision.
macam Avenger, Vision. Tapi aku akan start ada vision lah, macam nampak kelibat. Macam dalam hati aku kerap cakap kat mana ada apa yang dia ada rasa lah. Rasa tu tak tahu nak describe, tapi ada rasa tu. And yang terakhir, apa yang aku rasa is bila benda tu ada and aku betul-betul selami. Maksudnya sekarang ni walaupun dia ada, aku tak selami, aku tak fokus dekat dia, aku fokus dekat video. Tapi kalau betul-betul aku dah jeluar, aku dah keluar angin and aku fokus dekat benda tu, the next thing will happen is badan aku akan start naik angin. Kalau tadi berangin, ni naik angin pula. Memang malam ni cerita-cerita pasal angin je. Avatar, The Legend of Aang. Tapi betul, maksudnya bila benda tu dah dekat, aku akan start rasa panas baran. Panas baran bukan nak pukul orang, dia panas baran macam nak, kau pernah tengok pesilat, dia dengar lagu silat, apa jadi kat dia? Nak naik je kaki macam tu. Comel pula. Penumbuk ni macam tapak tangan kucing. Ibarat macam tu, ibarat pesilat, dia dengar muzik silat, dia rasa macam orang cakap Oklate koyak naik era. Naik era Oklate koyak. Tapi orang luar tak tahu lah era tu apa. Era tu macam bukan wow, bukan tu TikTok. Macam naik era ni macam naik semangat. Memang aku rasa berani gila lah. Bangunan 4 tingkat pun aku boleh naik. Kau imagine badan aku yang besar ni tiba-tiba panas baran macam tu. Aku naik bangunan 4 tingkat, jadi macam apa kau tahu tak? Macam King Kong. Scene King Kong naik menara Eiffel tu. Itu akan jadi kalau aku buat. So aku je harap yang supaya next aku boleh buat cerita story puaka aku, and aku mohon doa daripada korang lah. Itulah sebenarnya yang berlaku di balik takbir setiap story puaka. Sebab itulah dulu aku ambil masa seminggu, satu video seminggu, satu minggu studio. Aku mengarut apa ni, ya Allah, tengok lidah aku dah terbelit-belit. Sebab itulah aku ambil masa seminggu satu video. Sebab apa? Sebab aku perlukan waktu seminggu tu untuk aku drag balik energi aku untuk buat video yang seterusnya. So aku minta maaf, aku akan cuba untuk buat lagi keempat, lagi banyak video lepas ni. So aku rasa tu je lah sharing aku untuk malam ni. So lagi sekali aku mohon korang doakanlah kami-kami YouTuber yang buat kisah seram ni. Macam aku sebut tadi, macam Acap Channel, macam Kamarina, siapa lagi? Fizik, Scream, siapa lagi tak sebut? Nina Story, aku Iqmal Hanif, lebih kurang tu je kot. Ada lagi, ramai lagi. Tapi yang aku sebut banyak tu je sebab apa apa aku nak tipu ni? Bukan aku tak layan semua. Aku layan. Tapi kau jangan salah faham. Kau ni suka fikir bukan-bukan lah. Aku 5 orang ni sebab aku rasa diorang paling rapat dengan aku lah. Sebab apa, kita buka feed je muncul IG pula, muncul diorang punya video. So aku rasa diorang ni rapat dengan aku lah. So kalau 5 orang ni yang aku sebut tadi, Fizik, Scream, Acap, Kamarina, Nina, Iqmal Hanif ni, kalau dia tengok video aku ni, lambai-lambai dah sikit kat bawah. Saya ni orang baru. So aku rasa tu sajalah cerita aku untuk malam ni. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Jangan biarkan hidup anda menjadi story puaka. So that's all. Handsome pula. Sekejap nak ambil gambar satu, buat DP ke. Okay, dapat tak? Weh, tu kening ke lambang Batman? Okay lah. Bye gang. Assalamualaikum.